Perasaan dengan pasukan keselamatan Lubnan buat malam kedua berturut-turut. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Abang, macam mana kerja hari ni? Lembab sikitlah hari ni. Cuma 2 orang aja tadi. Ibu masak banyak tau hari ni. Sedap. Delivery? Not yet. Go ahead, please. Abang, baru pukul 3.30 pagi. Nak pergi mana ni? Abang ada hal sikit kat luar. Nak hantar makanan untuk sahur kat rumah kebajikan. Saudara-saudari sekalian, perjalanan untuk pulih mungkin panjang dan sukar. Tetapi ini bukanlah suatu yang asing bagi Singapura. Kini giliran kita pula untuk membuktikan bahawa kita boleh mengatasi cabaran ini sebagaimana ibu bapa dan nenek moyang kita menghadapi cabaran terdahulu. Berita diteruskan. Dalam tempoh kurang 2 minggu sahaja, lagi 1,800 syarikat tampil menawarkan program pelatih untuk lulusan universiti, politeknik dan ITE, sekaligus bermakna ada 2,800 syarikat yang kini berbuat demikian. Walaupun ada kemajuan tersebut, Menteri Negara Tenaga Manusia Merangkap Pembangunan Negara Zaki Mohamad melihat ada jurang dalam segmen pekerja lain. Wartawan Afiqah Hussein menjelaskan. Sekurang-kurangnya 19,000 siswaza serta lulusan politeknik dan ITE kini boleh menyertai program pelatih SG United yang memberi allowance bulanan dan pengalaman bekerja. Ini menerusi 2,800 syarikat atau pertubuhan yang tampil menawarkan latihan berbayar bagi golongan tersebut. Namun program ini bukan sekadar melepaskan batuk di tangga sahaja.
Sebelum dipilih, setiap syarikat yang menawarkan program pelatih harus menunjukkan ia mampu mengasah keupayaan para siswaza dan lulusan. Ini kata Menteri Negara Zaki Muhammad demi memastikan para peserta menerima persediaan terbaik bagi pekerjaan sepenuh masa apabila ekonomi pulih nanti. Beliau menambah 90% syarikat yang diluluskan juga datang dari sektor-sektor sedang berkembang. Kita mahulah memberi pengalaman yang saya katakan relevan supaya kita memberi dalam menggunakan siswa kita ataupun pelajar tahun akhir kita sebagai saya kata cheap resources. Bagi para pekerja matang pula, walaupun tidak dibuang kerja, Encik Zaki menggesa mereka memanfaatkan masa kelembapan sekarang ini untuk meningkatkan kemahiran. Ini tegas beliau penting kerana ekonomi sejagat kian berubah di COVID-19 sehingga syarikat-syarikat di luar sektor berkembang juga perlu menjalani transformasi. Encik Zaki melihat satu jurang yang membimbangkan dalam kalangan mereka yang menganggur. Mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang sama seperti pengalaman mereka. Tapi masalah hari ini adalah oleh kerana keadaan ekonomi. Kita juga melihat walaupun kita mempunyai industri yang tidak begitu mantap, tapi kita juga melihat sektor yang bertumbuh. Di sini mungkin ada jurang. Lantaran itulah, beliau berharap para pekerja meneroka peluang-peluang tersedia seperti yang dibentangkan Belanjawan Kecekalan bulan lalu. Kesemuanya hampir 100,000 peluang pekerjaan dan pelbagai program latihan tersedia di bawah pakej pekerjaan dan kemahiran SG United. Saya berharaplah di mana masyarakat Melayu Islam kita terus bekerjasama dengan organisasi kita, organisasi pemerintah dan juga institusi Melayu Islam kita seperti Mendaki untuk bekerjasama sama-sama untuk melatih, meraihkan peluang ini dan juga meningkatkan kemahiran pada keseluruhan ini. Kementerian Tenaga Manusia MOM menasihatkan para pembantu rumah asing agar terus duduk di rumah semasa hari cuti mereka di bawah fasa pertama pembukaan semula kegiatan ekonomi Singapura. Nasihat itu dikeluarkan setelah ada segolongan pembantu rumah asing dilihat berkumpul di tempat-tempat awam seperti City Plaza, Lucky Plaza dan Peninsula Plaza pada hujung minggu lalu. MOM menyatakan para pembantu rumah asing boleh keluar untuk urusan seperti membeli makanan tetapi tidak dibenarkan berjumpa dengan kawan-kawan atau berkumpul di kawasan awam dan mereka seharusnya segera pulang selepas selesai menjalankan urusan di luar. Tegas MOM, ia sejajar dengan para anggota masyarakat yang lain. Menurut MOM, para duta jaga jarak selamat akan terus memantau keadaan pada hujung minggu ini. Dan mereka yang tidak mengindahkan nasihat akan menghadapi tindakan lebih tegas termasuk amaran dan pembatalan permit kerja. Jumlah kes denggi yang dicatatkan di Singapura sepanjang minggu lalu sudah pun melepasi rekod tertinggi kes yang dilaporkan pada tahun tempoh 5,5 hari sahaja membawakan jumlah keseluruhan kes denggi di Singapura kepada sekitar 10,700 setakat ini. Dari Januari hingga April tahun ini, bilangan kes mingguan yang dilaporkan adalah antara 30 hingga 400. Ini dianggap tinggi berbanding jumlah kes yang biasanya dicatatkan semasa tempoh yang sama. Bilangan kes denggi melonjak pada bulan Mei dan ia terus meningkat pada bulan ini sehingga mencecah 800 kes. Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA menggesa masyarakat supaya memastikan agar rumah mereka bebas daripada tempat pembiakan nyamuk. Musim kemuncak denggi biasanya adalah antara bulan Jun hingga Oktober. Di Amerika Syarikat, bantahan terus dilancarkan sedang pemerintah menimbangkan perubahan kepada undang-undang untuk meredakan kemarahan berikutan kematian lelaki kulit hitam semasa ditahan polis hampir 3 minggu lalu. Majlis Bandaraya New York telah menyetujui satu ketetapan untuk membubarkan pasukan polis dan menggantikannya dengan sistem keselamatan awam yang dipimpin masyarakat.
Gubernur New York juga telah meluluskan 10 undang-undang baru yang bertujuan untuk mengakhiri kekejaman polis terhadap masyarakat keturunan Afrika di Amerika. Ini termasuk larangan menggunakan tindakan chokehold seperti yang diperlakukan terhadap lelaki kulit hitam George Floyd apabila seorang pegawai polis menekan lehernya sehingga menyekat pernafasannya. Di Lubnan, pertempuran antara para penunjuk perasaan dengan pasukan keselamatan berterusan untuk malam kedua berturut-turut. Bantahan di beberapa bandar Lubnan meletus Khamis lalu disebabkan kejatuhan mata wang pound yang kehilangan